Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan Bottom Global, iaitu di bawah STKK 3112 Kinetik Kimia. Seperti yang kita lihat di sini, kita akan memahami pengisian pembelajaran HPK 1, iaitu hukum kadar, pemalar kadar, tindak balas asas, kemolekuleran, teori tindak balas dalam kimia nuklear dan mekanisme tindak balas dalam kimia nuklear. Yang pertama ialah hukum kadar yang digunakan bagi menjelaskan hubungan di antara kadar tindak balas dengan pemalar kadar dan kepekatan sesuatu reaktan. Seperti persamaan yang kita lihat di bawahnya mempunyai formula, iaitu kadar sama dengan KAXBY. K itu adalah pemalar kadar, X tertib tindak balas bagi A, Y tertib tindak balas bagi B, dan X campur Y adalah tertib keseluruhan tindak balas, dan tertib tindak balas ini tidak berkait dengan perkali stoikiometri. Yang keduanya adalah pemalar kadar, yang merupakan pemalar perkadaran di antara kadar tindak balas dengan kepekatan bahan tindak balas, dan ianya bergantung kepada tindak balas suhu dan juga mangkuk yang spesifik. Seperti yang kita harus ingat ialah semakin besar nilai pemalar kadar, semakin pantas tindak balas berlaku terhasil, dan unit tersebut bergantung kepada tertib tindak balas. Seterusnya harus kita ketahui adalah tertib tindak balas yang mempunyai tiga, iaitu tertib sifar, tertib pertama dan tertib kedua. Tertib sifar ini tidak bergantung terhadap A dan biasanya ia berlaku dalam proses biokimia. Dan tertib pertama ianya apabila A digandakan 2 kali, kadar juga akan digandakan sebanyak 2 kali. Contoh tindak balas adalah tindak balas radioaktif. Yang ketiga adalah tertib kedua. Apabila A digandakan 2 kali, kadar akan digandakan sebanyak 4 kali. Seterusnya kita akan memperkatakan adalah tindak balas asas kimia nuklear, iaitu proses-proses utama yang terlibat dalam kimia nuklear. Yang pertama adalah pembelahan nuklear, yang kedua peluruhan radioaktif, pelakuran nuklear dan juga proses kimia dalam penghasilan bahan bakar nuklear. Yang utama adalah pelakuran dan juga pembelahan. Pelakuran ini adalah di mana dua inti atom bergabung untuk membentuk inti atom yang lebih berat. Ini berlaku dalam keadaan yang sangat panas dan tekanan tinggi. Kemudian pembelahan nuklear ini adalah proses di mana inti atom berat seperti uranium ataupun plutonium. Proses fisi ini menghasilkan tenaga yang besar serta neutron yang penting dalam penghasilan tenaga nuklear dalam reaktor atau sebagai dasar bagi senjata nuklear. Kemudian ialah kemolekulan dalam kimia nuklear, di mana kita akan membincangkan tentang struktur inti atom yang mempunyai komponen teras dalam inti atom yang terdiri daripada proton dan neutron penting dalam memahami sifat radioaktif, stability dan reaktiviti nuklear. Kemudian adalah sifat-sifat unsur radioaktif seperti kestabilan, kebolehlaratan dan afiniti kimia bagi setiap unsur radioaktif adalah penting dalam aplikasi di bidang tenaga nuklear, diagnostik perubatan dan bidang-bidang lain yang menggunakan unsur-unsur radioaktif. Yang terakhir adalah interaksi molekul dalam proses nuklear, iaitu proses-proses nuklear seperti fisi nuklear dan peluruhan radioaktif melibatkan interaksi antara inti atom, partikel dan radiasi. Selain yang kita kena fahami adalah teori tindak balas kimia nuklear. Yang pertama adalah teori jisim tenaga. Menurut teori ini, jisim boleh ditukar pada tenaga dalam tindak balas nuklear, dan apabila nukleus atom bergabung atau pecah, sebahagian kecil jisim itu bertukar menjadi tenaga mengikut persamaan Einstein. E sama dengan mc kuasa 2. Seperti yang kita lihat di bawah, formula E merupakan tenaga, M jisim, C adalah cahaya dan punca kuasa 2 untuk cahaya. Kemudian seperti rajah di sebelah yang kita lihat adalah atom-atom. Yang pertama adalah atom berbeza jenis. Yang kedua adalah atom sama jenis positif, dan yang ketiga adalah atom sama jenis negatif. Seperti yang kita lihat, antara atom berbeza jenis mereka akan tarik menarik, manakala yang mempunyai sama jenis tidak kira sama ada positif atau negatif, mereka akan tolak menolak. Ini merupakan teori halangan Coulomb. Teori ini menerangkan tetangan yang mesti diatasi oleh nukleus atom apabila mendekati satu sama lain, yang disebabkan oleh tolakan kuat antara cas positifnya. Tindak balas nuklear memerlukan tenaga untuk mengatasi halangan ini supaya nukleus atom boleh berinteraksi. Rumusannya di sini adalah pengisian pembelajaran HPK 1, iaitu hukum kadar, pemalar kadar, tindak balas asas, kemolekulan, teori tindak balas dalam kimia nuklear membantu untuk memahami mekanisme tindak balas dalam kimia nuklear. Itu sahaja daripada kumpulan Bottom Global. Terima kasih.